Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas sadaqallahul azim. Artinya, tiadalah kami jadikan apa yang telah dikau lihat wahai Muhammad pada malam dikau di Isra dan di Mi'rajkan itu, melainkan ianya adalah fitnah untuk umat manusia. Ayat 60 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala perakukan pada malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sendiri fitnah yang akan menimpa umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah membawa erti kerosakan yang bakal menimpa umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi dajjalan wa kadzaban." Aku lihat pada malam aku diisrakan dan dimi'rajkan itu Dajjal, pendusta yang membawa fitnah kerosakan kepada umatku, umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala perakukan pada ayat 60 surah Al-Isra bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan pada malam Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Rasulullah lihat apa? Adakah Rasulullah melihat jadi kaya, harta benda, mata benda, apa benda? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat fitnah, kerosakan yang dibawa angkara Dajjal. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi, Dajjal bakal menghuru-harakan dan memporak-perandakan umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, daripada pelbagai bentuk fitnah akhir zaman, fitnah yang paling berat menimpa umat akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lihat pada malam Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, itu ialah fitnah angkara Dajjal. Siapa itu Dajjal? Wong Jawa ngomong, wong Dajjal tu bukan Ultraman, bukan Batman, bukan Superman, bukan Spiderman, bukan jin jenis kuntilanak, tetapi Dajjal itu manusia kafir,
yang memporak-perandakan muka bumi, merosakkan muka bumi, ya, menghuru-harakan muka bumi, umat Islam bakal menjadi mangsa kezaliman dan pembunuhan Dajjal. Bila Dajjal melapor diri, memulakan operasi, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ba'di ay min ba'di wafati fasayarah tilafan katsira." Selepas kewafatan aku, berlakulah pergaduhan, berlakulah pertelingkahan, berlakulah permusuhan, berlakulah pembunuhan, berlakulah peperangan. Angkara siapa? Dajjal. Dan umat Islam bakal menjadi mangsa kezaliman dan pembunuhan Dajjal, kafir yang durjana. Wal-'iyazu billah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yakhruja salasuna dajjalan wa kazzaban." Takkan berlaku hari kiamat sehinggalah muka bumi ini diporak-perandakan, dihuru-harakan seramai 30 orang dajjal lagi pendusta. Malah berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis hasan, darjatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yakhruja sab'una dajjalan wa kazzaban." Takkan berlaku hari kiamat hinggalah muka bumi ini diporak-perandakan, dihuru-harakan seramai 70 orang dajjal. Lagi ramai. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, 30 orang. Hadis hasan, 70 orang. Kesimpulannya, yang bakal memporak-perandakan muka bumi ini tak kurang daripada 30 orang dajjal, tak lebih daripada 70 orang dajjal. Dan bila dajjal beroperasi dan melapor diri, sebaik sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sahaja, muncullah dajjal, kafir yang durjana, yang bakal memporak-perandakan muka bumi, umat Islam menjadi mangsanya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, moga-moga Allah pelihara kita daripada perbuatan jahat dajjal, fitnah dajjal. Menjelaskan kepada kita dajjal bukan seorang, tak kurang 30, tak lebih 70. Kini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1432 tahun. Rasulullah wafat tahun 10 Hijrah. Kini 1442 Hijrah. Maka sudah 1432 tahun. Dah 1432 tahun, dajjal ke berapa? Pelajar sekolah dia ada kerja sekolah,
tuan-tuan yang dah pencen termasuk Bilal, saya bagi kerja masjid Kampung Kurnia. Balik ni sebelum Tuan Bilal tengok rumput tu, cuba fikir-fikir, dah dajjal keberapa? Kerana Rasulullah dah wafat 1432 tahun. Ni dajjal yang keberapa? Kira dah 29. Tinggal seko lagi. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Itu berdasarkan pemerhatian tuan-tuan. Yang penting, selagi tak kiamat, istilahnya kita akan menjadi mangsa fitnah kezaliman dajjal, kafir yang durjana. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baiklah, fakta sejarah berdasarkan catatan sejarah oleh Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar Al-Misri dalam kitabnya At-Taufiqat Al-Ilhamiyah, wafat pada tahun 1311 Hijrah, menulis pada tahun 398 Hijrah, bumi Khurasan Allah timpakan kemarau. Bumi Khurasan terletak di utara Iran di zaman pemerintahan kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Bumi Khurasan bumi yang subur, bumi yang kaya dengan sumber asli, subur tanaman, subur ternakan. Mana tahu Tuan Bilal ada rezeki lebih, boleh beli tanah dekat Khurasan, subur. Johor dah kurang subur. Sampai sekarang bumi Khurasan ni melengkapi 4 negara, Kazakhstan, Turkmenistan, yang Piramli sebut Gohet Bostan. Bumi yang subur, kaya dengan galian, kaya dengan sumber asli hingga kini. Adanya sungai Jaihun yang mengalir ke laut Caspian, subur lembahnya. Allah Maha berkuasa, Allah datangkan ujian. Bumi Khurasan kemarau pada tahun 398 Hijrah. Setahun kemudian 399 Hijrah, bumi Khurasan krisis makanan. Setahun kemudian 400 Hijrah, bumi Khurasan kebuluran. Ribuan manusia yang mati kebuluran dari kalangan umat Islam. 3 tahun berurutan, 398, 399, 400 Hijrah. Orang Melayu dia tak nak cakap banyak nanti ngumpat. Dia cakap beberapa patah aja. Sudah jatuh ditimpa tangga. Tahun 401 Hijrah, bumi Khurasan ditimpakan wabak penyakit selama 2 tahun. 401 Hijrah, 402 Hijrah. Cukup 5 tahun. Wah, dah boleh tukar menteri besar baru. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina, bapa perubatan Islam, diarah oleh Khalifah Kerajaan Islam Bani Abbasiyah untuk menangani wabak yang ditimpakan di bumi Khurasan yang sudah jatuh ditimpa tangguh. 5 tahun berturutan, 398,
kemarau, 399 krisis makanan, 400 hijrah kebuluran. Ya Allah, Masya Allah. 401 hijrah wabak, 402 hijrah wabak, 403 hijrah dunia Islam waktu itu merudum, ekonomi habis, bumi Khurasan ni kaya, habis dah tak ada apa produk dah. Maka ya, anak beranak, cucu cicit Richard the Lionheart, made in England, Scotland, Ireland, bersatu dengan Perancis, Portugis, begitu juga Italy, Spain, Spanyol. Mereka bersatu kempen untuk merampas semula Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, dalam misi perang salib kedua. Jadi datanglah Dajjal yang akhirnya membunuh sejumlah 350,000 umat Islam. Suku juta umat Islam terkorban di Baitul Maqdis yang banjir darah, hanyir busuk selama 2 bulan. Busuk, umat Islam dibunuhnya, 350,000 umat Islam dibunuh. Wal-i'yazubillah. Perang salib kedua menyaksikan bahawa Kristian berjaya merampas mula Baitul Maqdis. Apa yang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, ini cerita sejarah. Ini sejarah. Apabila umat Islam lemah, dirundung malang, baik dengan kebuluran dan wabak penyakit, lahirlah Dajjal kafir yang bertindak ganas tiada peri kemanusiaan. Wal-i'yazubillah. Bunuh umat Islam. Baik, 200 tahun kemudian, 633 Hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan wabak di bumi Iraq, bumi Syam, Jordan, Syria, Palestin, dan bumi Mesir. Hampir keseluruhan Middle East, Timur Tengah, tanah Arab ditimpakan wabak selama 2 tahun, 633 Hijrah, 634 Hijrah. Sekali lagi, bagusnya orang Melayu, aku orang Melayu, orang Melayu tak ada cakap banyak, cakap beberapa patah aja kan Bilal. Sudah jatuh ditimpa tangga. Ya Allah, tempat jatuh lagi dikenal. Setelah 2 tahun ditimpakan wabak, 633 Hijrah, 634 Hijrah, 2 tahun wabak, Allah timpakan pula kemarau, 635 Hijrah. Allah timpakan pula krisis makanan, 636 Hijrah, dan kebuluran, 637 Hijrah. 633 wabak, 634 wabak, 635 kemarau, 636 krisis makanan, 637 kebuluran, cukup 5 tahun. Habis dunia Islam, umat Islam dirundung malang, lebih 60,000 yang terkorban. Maka apabila umat Islam dah lemah, datanglah Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, tidak, Shah Rukh Khan berjaya. Ia menggugurkan empire kerajaan Islam Bani Abbasiyah.
kota Baghdad sekali lagi banjir dengan darah. Sungai Furat berubah warnanya dengan warna darah, kemudian warna hitam kerana kitab-kitab umat Islam dibuang ke dalam Sungai Furat oleh Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, tidak Shahrukh Khan. Habis. Itu pun Dajjal juga. Tak ada peri kemanusiaan. Disebut hampir 480,000 umat Islam terkorban, dibunuhnya. Kalau Kristian, perang salib kedua, 350,000 nyawa umat Islam dibunuhnya. Ini Mongolia lagi dahsyat, 480,000 nyawa umat Islam. Tapi itu semua yang dibunuh Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, Suparman, Sudarman, Suratman, Sukarman. Belum lagi tak mudah nak bunuh Sukarman. Belanda pun takut tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun namanya Sukarman, Belanda pun tewas. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itu dia Dajjal. Yang saya nak nyatakan di sini, munculnya Dajjal tu apabila umat Islam dirundung malang dengan dua angkara, kebuluran dan wabak. Kalau kita lihat tahun 401 Hijrah bermula dengan kebuluran, kemuncaknya wabak. 633 Hijrah bermula dengan wabak, kemuncaknya kebuluran. Jadi wabak dan kebuluran ni dia beregu. Wabak tak keseorangan, kebuluran tak keseorangan, dia regu. Sama ada wabak dulu baru kebuluran, kebuluran dulu baru wabak. Kini 1442 Hijrah kita dah dimulakan dengan wabak. Di Malaysia dah 1,200 yang mati. Kita ada setahun lagi wabak. Khawatir, takut-takut selepas ini kemarau ni, hujan dah tak menentu. Khawatir krisis makanan, kebuluran. Moga-moga Allah pelihara kita daripada perkara yang tak diingini. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi